Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin wa qudwatan lil mu'minin wa quwwatan lil muslimin wa rahmatan lil alamin. وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, janganlah kau sulitkan kami, cukupkanlah kami dengan kebaikan. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allah Tuhan kami, bukakanlah kebenaran pada kami, ahli keluarga dan kaum kerabat kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pembuka. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allah Tuhan kami, terangilah hati kami seperti mana Engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu, lama-lamanya dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pemberi rahmat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita mendirikan solat fardu maghrib sebentar tadi, khususnya dimudahkan masa kita pada waktu ini, dilapangkan dari kesibukan kita. Dan alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk sebentar dalam majlis ilmu kita pada malam ini, sementara kita menanti solat Isyak. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberi nikmat kesihatan tubuh badan, kemampuan kita sehingga kita dapat sampai sekali lagi ke rumah Allah Ta'ala ini, melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni kita sambung kuliah bulanan kita membicarakan tentang halal dan haram dalam muamalat. Bulan lepas kita selesai membincangkan mengenai berkaitan dengan pilihan ataupun khiyar. Khiyar kita dah bincang dan selesai perbincangan mengenai khiyar, iaitu perkara yang harus atau dibolehkan berlaku sewaktu jual beli dan antara peniaga dan juga pembeli. Apakah jenis-jenis khiyar itu? Ada 3. Disebut dengan khiyar majlis, kemudian khiyar syarak, kemudian yang ketiganya khiyar aid. Jadi kita dah selesai membincangkan tentang hal tersebut. InsyaAllah malam ni kita nak masuk pula mengenai riba. Riba pun termasuk dalam jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang. Riba bahasa Arab maksud dia lebihan, faedah, keuntungan kan, yang diambil daripada hak orang lain tanpa ada perjanjian yang dipersetujui secara bersama. Nama dia macam-macam hari inilah. Boleh jadi nama dia bunga, boleh jadi nama dia interest, boleh jadi nama dia faedah, boleh jadi nama dia denda, boleh jadi nama dia cas-cas dan sebagainya. Dan semua itu berlaku dalam jual beli antara Muslim. Jadi bila sebut jual beli antara Muslim ni, makna benda tu bercanggah dengan agama.
atau bahasa muamalatnya disebut tidak patuh syariah. Tidak patuh syariah. Pengertian dari segi syarak pula, itu tadi dari segi bahasa lah. Dari segi syarak pula ialah akad yang terjadi dengan pertukaran yang tertentu tetapi tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syarak. Beli, jual, pinjam, meminjam dan segala perkara-perkara yang melibatkan muamalat harian kita ni mudah untuk terjebak di dalam perkara-perkara ribawi apabila syarat-syarat tadi tidak dinyatakan secara jelas dan hak-hak pelanggan diambil tanpa pengetahuan dia atau dalam pengetahuan dia tetapi tidak melalui perjanjian, tidak melalui satu persepakatan yang dipersetujui. Dan ada macam-macam jenis riba ni. Kita sebut antaranya pada malam ini. Yang pertama disebut dengan riba al-fadl. Fadlam. Fadlun. Riba al-fadl. Dia tukar barang yang sama, penukaran barang yang sama. Kan? Contohnya beras dengan beras ke? Kan? Beras A dengan beras B. Ataupun apa-apalah yang sama. Barang tu dah sama dah. Dua barang yang sejenis tetapi tidak sama pada tukaran dia. Tidak sama pada harga dia. Tidak sama pada bayaran dia. Tidak sama pada perjanjian dia. Dan al-faq ni mungkin tak berlakulah sangat dalam jual beli kecil-kecilan harian kita. Karena kita buat benda tu secara terus pada waktu itu. Kan? Kita beli pada waktu itu. Dan hari ni kita tak buat macam tu. Atau kita panggil sistem barter kan. Kita tak buat dah hari ni. Walaupun perkara itu masih lagi sah dan halal. Hari ni kita tak buat dah macam tu. Dulu benda ni berlaku. Jiran kita, dia nak gula. Kita nak garam. Kebetulan dia ada garam, kita ada gula. Jadi kita boleh berjual beli dengan dia secara sistem barter. Tak payah guna duit. Dia ambil garam kat kita ambil gula dekat dia. Redha meredai, setuju antara satu sama lain. Kecuali ada perjanjian lain pula. Contohnya gula mahal daripada garam. Jadi hak ada gula ni dia kata, ambillah gula tapi garam kena bagi 2 kat aku. 2 paket. Atau 3 atau berapa atau tambah duit. Jadi perjanjian itu berlaku dan disepakati serta dipersetujui, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak payah kita pergi kedai, tak payah kita guna duit, tak payah kita bertukar mata wang. Tetapi sah walaupun tanpa menggunakan mata wang. Sebab mata wang ni bukan mesti duit saja. Emas pun boleh, perak pun boleh, sistem barter pun boleh. Tetapi hari ni kita beli guna tukaran yang tidak sama, yang tidak seimbang. Bukan setara, yang tidak setara. Jadi bila kita beli benda yang tidak setara ni, kita kena selesai pada waktu tu juga. Contoh macam hari ni lah, kita pergi beli beras. Kita pergi beli beras, kita bukan tukar beras dia dengan beras kita. Ataupun kita bukan ambil beras dia, kita bagi barang kita. Tidak. Kita ambil beras dia, kita bagi duit kat dia. Kan? Contohnya beras apa-apalah beras tempatan. Kan? Beras tempatan murah lagi. Kan? Tapi tak ada lah beras tempatan ni. Tak. Nak cari itu susah. Kan? Nak cari itu susah. Yang banyak beras import. Beras import kan tersedai dekat kedai-kedai banyak. Orang tak ramai nak beli sebab mahal.
Tak apalah, mahal murah tu balai lah. Jadi kata beras tempatan contohnya. Kita beli beras harga dia 13,5, RM13, RM14, 5 kilo. Kan? Kita bukan tukar dengan barangan kita. Kita tukar dengan duit. Kita bagi duit kat dia. RM RM13, RM14, RM15, kita bagi duit kat dia. Jadi bila kita bagi melibatkan pertukaran barang yang tidak sama, barang yang berbeza, maka kita kena selesai pada waktu tu juga. Akad dia mesti selesai secara serta-merta. Kita pergi beli beras, maka kita kena bagi duit masa tu juga. Kalau kita tak boleh bagi duit, tak ada duit, nak pinjam dulu, nak hutang dulu, maka macam mana nak jadikan hutang atau pinjaman tadi itu patuh syariah? Yang pertama kena ada persetujuan. Penjual tadi dia bersetuju untuk kita jelaskan RM15 itu dalam masa minggu. Contoh. Apa bukti persetujuan tu? Dia bagi resit kat kita. Kan? Tak bagi resit fizikal pun tak apa. Dia snap gambar ke, dia WhatsApp kat kita ke, apa sajalah. Yang dikatakan dokumen perjanjian hari ni, agreement tu. Jadi dia bersetuju untuk kita jelaskan duit ataupun beras yang kita hutang tu dalam tempoh seminggu. Di dalam tempoh seminggu tadi, ada perjanjian yang dipersetujui secara bersama, maka tak jadilah. Tidak jadilah beras tadi itu sebagai item ribawi. Kalau kita ambil tanpa ada persetujuan antara kedua belah pihak, contohnya kita pakai ambil saja, tidak ada apa-apa butiran persetujuan dan perjanjian, maka dia termasuk dalam item ribawi. Bila masuk dalam item ribawi, maka adalah pengharamannya di situ. Ada pengharamannya di situ. Sebab itu, perbankan konvensional, ni adalah entiti yang terlibat dengan rasuah yang banyak lah. Rasuah pula dah, riba. Kan? Rasuah tu bab selepas ni. Entiti yang terlibat dengan ribawi yang teramat sangat. Sebab itu kita, kalau boleh, kita ada kemampuan, kita ada harta, duit, ringgit, yang kita boleh beli sesuatu perkara, satu barang, satu aset secara tunai, maka yang itu lebih afdal. Asalnya, bila kita sebut hutang dengan sesebuah entiti ini saja, dia tidak dapat lari daripada amalan riba. Kecuali ada pandangan fuqaha, dan pandangan ini juga dipakai oleh Majlis Fatwa Kebangsaan kita, MFK Malaysia kita, iaitulah pembelian barang yang bersifat aset. Yang mana nilai dia kita tidak ada sejumlah nilai pada satu-satu masa tu. Kita beli tanah harga RM200,000. Kita tak mampu nak cari RM200,000 dalam masa tu. Maka diharuskan untuk kita meminjam ataupun berhutang. Kita nak beli kereta. Walaupun kereta second hand, mungkin harga dia RM80,000. Kan? RM70,000. Dan kita tidak mampu untuk dapat sejumlah wang yang tunai pada waktu tu. Maka diharuskan kita buat pinjaman. Tetapi, yang diharuskan itu pada perkara-perkara yang bersifat aset. Adapun meminjam dengan perbankan Islam itu, semua fuqaha mewajibkan tanpa ada sebarang pertikaian. Kita nak buat pinjaman, wajib kita buat dengan perbankan Islam. Bank apa pun tak kisahlah, yang penting perbankan Islam. Tidak mesti bank Islam Malaysia Berhad saja. Banyak lagi, ada lagi bank-bank Islam yang lain, tetapi di bawah kontrak pinjaman patuh syariah. Muslimin-muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Contohlah saya sebut. Ni benda ni teknikal tuan-tuan. Jadi kita bagi contoh satu dua lah, bagi jelas. Kita nak beli, contoh nak beli kereta. Kereta second hand. Kan? Kereta second hand. Harga kereta tu RM50,000.
Jadi kita pun pergi dekat Yuska, pergilah dekat mana-mana kedai terpakai ni. Kita beritahu dekat dia, saya tak ada 50,000 cash. Tapi saya nak buat pinjaman dengan, contoh, saya nak buat pinjaman dengan bank muamalat. Atau nak buat bank dengan bank Islam. Kan? Apa-apalah. Wajib atas dia tadi ni, yang kata dealer ke, penjual ke, broker ke, wajib dia menguruskan pinjaman tu seperti mana yang diminta. Kan? Seperti mana yang diminta. Ni saya cerita ni berdasarkan kes kawan saya. Dealer kereta Yuska tu, dia bukan tak boleh buat dengan pembankan Islam. Tapi bank muamalat ni nak syarat banyak sangat. Syarat-syarat tu dia nak banyak. Jadi bila syarat-syarat nak banyak, dia malas buat kerja. Bila malas buat kerja, dia pun pilih satu. Bila malas buat kerja, dia nak yang senang, dia nak yang mudah, nak duit cepat, nak komisen cepat. Akhirnya, dia meneruskan loan itu dengan satu badan peminjam wang berlesen. Kan? Walaupun nama dia peminjam wang berlesen, tapi kebanyakannya tak patuh syariah. Saya tak perlu sebut nama lah. Kan? Peminjam wang berlesen ni banyak tuan. Tepi-tepi jalan. Ada bangunan dia satu dua. Kan? Dan dia diuruskan oleh pemilik-pemilik bukan Islam. Pemilik-pemilik bukan Islam. Macam-macam nama lah. Dan mereka ni buat permohonan dengan Bank Negara Malaysia macam biasa. Cukup butiran-butiran yang diminta. Maka luluslah syarikat peminjam wang berlesen tu. Kan? Macam arak-arak yang dijual. Semuanya arak berlesen. Jadi bukan makna bila arak berlesen tu, arak tu halal. Tak. Rumah urut berlesen. Pusat judi berlesen. Tak ada. Lesen-lesen itu ialah istilah konvensional. Yang dibawa oleh barat, yang dibawa oleh ekonomi kapitalis barat. Dengan tujuan untuk mengelirukan orang Islam. Dengan tujuan untuk mengelirukan orang Islam. Jadi muslimin-muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dia buat loan dengan satu badan peminjam wang berlesen. Kemudian dia kata dekat, ni pun bukan kawan saya pun, orang yang bertanya dekat saya di media sosial saya. Tapi saya anggap kawan lah. Jadi kawan ni kata, dia kata, susah dia kata. Kalau nak tunggu, mungkin makan masa sampai setahun. Nak tunggu dia punya proses dia tu. Tapi kalau buat dengan peminjam A ni, seminggu settle. Kan? Seminggu saya settle. Nak berapa puluh ribu, bagi tahu. Dokumen pun tak payah banyak-banyak. Dokumen pun senang. Bagi IC sikit, bagi lesen sikit, 1-2 cukup. Settle. Kan? Dia bukan masalah dekat butiran tu. Dia masalah nak bayar esok. Kan? Kita lambat seminggu, kita lambat 2 minggu, dia punya bunga dia, ranting, daun dia semua naik. Kan? Walhal di dalam butiran perjanjian tidak ada benda tu. Jadi inilah perangkap yang memakan ramai orang Islam hari ini. Dan menyebabkan orang Islam kita ni ramai yang suka berhutang. Dan melengah-lengahkan pembayaran hutang. Dan puak-puak ini mereka lebih suka kita melengah-lengahkan bayar hutang. Sebab apa? Sebab lagi lama kita lambat bayar hutang dia, lagi banyak cas-cas yang dia kena. Jadi cas-cas ni semua menguntungkan pihak mereka. Pihak peminjam-peminjam wang yang tidak patuh syariah. Maka sebab itu kita orang Islam wajib memastikan segala urusan hutang piutang kita, peminjaman kita biarlah dengan perbankan yang patuh syariah. Kerana muamalat di dalam kehidupan seorang Muslim ini ialah amalan ibadah yang ada dosa pahalanya, yang ada cerita syurga neraka dia. Sebab tu kita sebut dah sebelum ni, benda yang paling simple yang kita buat setiap hari, usahakan untuk memastikan kita membeli barangan keluaran Muslim. Itu
adalah tanggungjawab kita. Walaupun benda tu mungkin sama, tetapi kedai Muslim dengan kedai non-Muslim, wajib kita utamakan kedai Muslim. Karena kita nak memastikan setiap sen, setiap duit ringgit kita ini mengalir dalam kalangan orang Islam. Dan duit yang mengalir dalam kalangan orang Islam itu akan sampai ke tangan fuqaha, tangan fuqara, akan sampai ke tangan orang-orang miskin, akan sampai ke tangan anak-anak kita yang nak belajar, orang-orang yang susah, orang yang memerlukan. Tapi kalau kita tidak mengendahkan hal itu, kita tak kisah pun. Tak apalah, beli kedai mana pun tak apa. Nak repair motor, nak baiki kereta, kita tak kisah pun. Nak servis kereta tak kisah. Asalkan kereta kita selesai. Memanglah kereta kita settle. Memanglah kita ada duit. Tapi adalah menjadi satu ibadah. Sekiranya kita mengutamakan perkhidmatan Muslim. Inilah muamalat dalam kehidupan kita. Sebab itu dah ditunjukkan model dia banyak di dalam sejarah Islam. Kita tengok macam mana. Saya bagi contoh lah. Mungkin tuan-tuan pun selalu dengar cerita ni. Kita ulang balik. Di zaman Rasulullah SAW, di riwayat Imam Muslim, ada disebut dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian di zaman Rasulullah SAW ni ada telaga tu. Semua kita pernah dengar telaga. Kan? Bi' Rummah. Telaga Bi', nama dia telaga Rummah. Telaga ni dimiliki oleh orang Yahudi. Orang bukan Islam. Dan orang Yahudi ni dia mengenakan cas kepada orang Islam yang nak ambil air dekat telaga tu. Kan? Dan orang Islam yang ada pada waktu tu bukanlah di kalangan orang yang kaya raya. Orang yang susah. Nak dapat air tu susah. Di padang pasir ni, di negara Arab pada waktu tu bukan senang. Di negara Arab ni bukan hujan macam tempat kita. Nak dapat air tu susah. Unta pun sekali dia minum, dia boleh tahan sampai 6 bulan dalam bonggol dia tu. Kan? Sekali dia minum. Jadi Rasulullah tengok keadaan itu, ramai orang Islam tak boleh dapat air yang cukup untuk minum. Paling utama lah nak minum kan. Lalu Rasulullah offer dekat sahabat-sahabat siapa yang boleh tolong orang Islam. Dengan cara memudahkan orang Islam ni dapat air. Kan nak minum, nak makan, nak masak apa. Dan Osman bila dia dengar benda tu, apa dia buat? Dia pergi jumpa orang Yahudi tu. Dia pergi jumpa orang Yahudi tu, bincang. Akhirnya, Osman kata dia nak beli. Kan, dia nak beli. Bincang ni cerita dia nak bagi tolong lah sama orang Islam, nak bagi memudahkan. Tapi Yahudi ni berkeras. Lalu, Osman nak beli. Sahabat-sahabat seperti Sayyidina Osman ni bukan saja kaya, pemurah pula. Hak tu kita nak. Sudahlah kaya, pemurah pula. Kan? Kalau kaya kedekut tak jadi juga. Kalau pemurah tapi miskin tak apa-apa nak jadi juga. Kan? Dia ni pemurah. Tapi bila tabung lalu tak boleh sedekah juga. Pasal tak ada duit, duk senyum saja. Kan? Senyum pun dia kata sedekah juga. Pun tak berapa okey juga. Yang Sayyidina Osman ni kaya dan pemurah. Bila nak beli, dia tak mau jual. Bincang lagi, akhirnya ringkas cerita, Yahudi tu jual. Tapi jual tu ikut giliran. Hari ni milik dia, esok milik Osman. Lusa milik dia, kemudian macam itulah bertukar-tukar hari. Yang kata muamalat ataupun ekonomi Islam ni macam mana? Kita memastikan keuntungan ni sampai kepada orang Islam. Itulah dia punya KPI dalam muamalat ni. Keuntungan itu mesti sampai kepada orang Islam. Baru jadi ibadah. Jadi bila sampai turn Sayyidina Osman wakaf bagi orang Islam guna. Orang Islam nak ambil, banyak nak ambil. Minum. Dan bukan saja terhad pada orang Islam, orang yang bukan Islam pun boleh main ambil. Menyebabkan bila sampai giliran Yahudi tadi, orang tak ada lah. Orang tak ada lah, dah yang tu kena cas. Yang tu kena bayar. Setiap kali sampai giliran Sayyidina Osman, akan penuh orang Islam dan juga bukan Islam ambil air. Akhirnya, bankrupt si Yahudi ni dia pun tak boleh nak survive lah. Dia jual semua dekat Sayyidina Osman. Bila dapat semua dekat Sayyidina Osman, habis orang Islam dapat. Jadi, itu makna ekonomi Islam. Kita jangan rasa hasad, benci
iri hati, meluat dekat orang-orang Islam yang kaya. Kita jangan. Patutnya kita kena syukur bila ada orang Islam yang kaya. Sebab apa? Sebab kita bersangka baik. Bila dia kaya, dia akan bantu orang miskin. Bila dia kaya, dia akan bagi zakat ke orang. Bila dia kaya, masjid minta sumbangan, nak pasang aircon, nak pasang kapet baru, dia boleh bagi. Macam tu kita nak. Jadi kita jangan cemburu bila ada orang Islam ni yang kaya. Sebab apa? Sebab kekayaan dalam kalangan orang Islam ni dengan iman, dengan Islam yang ada pada diri dia, insya-Allah dia yakin. Sebahagian daripada harta benda dia itu perlu sampai ke tangan orang-orang yang memerlukan. Jadi sebab itu penting. Kita orang Islam ni di Malaysia ni, walaupun orang Islam dengan bukan Islam lebih kurang saja, tapi orang Islam ni lebih sikit. Majoriti dia ada. Jadi sebaiknya dalam ekonomi, dalam muamalat ni, kita memastikan. Urusan jual beli kita ni, kita wajib memastikan supaya melibatkan dengan orang-orang Islam. Yang kita boleh elak, kita elak. Yang kita tak boleh elak, nak buat macam mana? Kan? Yang kita tak boleh elak, tak boleh buat apalah. Kan? Baik, kemudian muslimin-muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ada jenis riba yang kedua ni, disebut dengan riba al-qard. Riba al-qard. Qardun. Qard ni maksudnya riba yang disebabkan pinjaman. Riba yang disebabkan dengan pinjaman. Nampak macam biasa saja. Pinjam RM100, tapi bayar nanti kena cah RM20. Kena cah RM30. Jadi bayar kena RM130. RM30 tu, tanya duit apa? Dia kata itu cah biasalah. Cah hutang kan. Takkan nak banyak sama nilai kot. Kan? Jadi dia faham benda tu cah. Dulu masa zaman belajar dulu, kita minta kawan-kawan. Tolong photostat buku. Photostat nota. Jadi kawan-kawan pun bila dia photostat nota, dia photostat harga RM15. Bila kita photostat dengan dia, kita minta dia tolong. Dia kata aku cah RM3. Jadi kena bayar kat dia RM18. Tanya dia RM3 tu apa? RM3 tu biasalah, kita cah lah sikit. Kan? Kalau dia ubah sikit, RM3 tu dia ambil untung. Jadi halal lah. Kalau kata RM3 tu dia ambil untung, jadi RM3 tu dah halal lah untuk dia. Sebab apa? Mungkin ambil untung tu dia ambil kira guna duit minyak dia ke, guna tenaga dia, guna masa dia. Jadi dia berhak lah. Tetapi apabila dia menyebutkan item-item yang kabur dekat situ, maka kaburlah juga hukum hakamnya. Jadi yang kata qard ni, meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutanginya. Dia mengambil keuntungan daripada pinjaman. Sedangkan pinjaman ni pada asalnya, hutang 100 bayar 100. Dan itu, mungkin kita tanya, kalaulah bank, dia bagi kita hutang 50,000, kita kena bayar juga 50,000. Habis macam mana bank nak buat duit? Kan? Apa maksud dia? Maksud dia, adakah makna dia macam mana sekalipun bank mesti ambil untung melalui riba? Adakah riba semata-mata yang mesti dijadikan keuntungan dia? Tidak. Riba ni tidak patuh syariah. Banyak lagi jenis-jenis keuntungan yang berhak atas dia. Yang boleh dia ambil bukan atas nama riba. Bagaimana orang Islam berniaga? Kenapa kita mencari keuntungan itu dari jalan-jalan yang haram? Kan? Berniaga dengan cara menipu. Berniaga dengan cara menzalimi orang. Sedangkan Islam bagi ruang untuk kita berniaga dan Islam menghalalkan kita untuk mengambil untung. Tapi kita masih mencari ruang-ruang haram yang lain sebab kita nak cepat. Untung tu nak cepat. Ada pengharaman ni disebabkan benda yang dia jual. Kan? Benda yang haram.
haram secara qat'i. Kemudian haram melalui fatwa-fatwa yang ada. Dijual benda tu, jadi dikira haram disebabkan benda. Ada juga haram disebabkan tempat. Disebabkan tempat. Dia pergi satu tempat maksiat. Kemudian dia buka gerai, cai kotiau. Kan? Dia pergi tempat maksiat, tak kira lah tempat apa pun. Tempat yang orang melakukan maksiat pada tempat tu. Orang minum arak ke, orang berzina ke, orang berhibur sampai mendedahkan aurat dan sebagainya. Jelas berlaku perkara yang haram, dia pergi menegar dekat situ. Itu tak boleh. Disebabkan tempat. Ada juga haram disebabkan masa. Ada haram disebabkan masa. Contohnya menegar masa orang sembahyang Jumaat. Tak boleh. Orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Jadi orang perempuan boleh menegar ke? Tidak juga. Walaupun dia tak wajib sembahyang Jumaat, tapi kalau yang beli itu orang lelaki, dia pun dikira subhat. Kan? Bila masuk saja azan yang kedua tu, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Bila masuk azan yang kedua tu, semua kena berhenti dah. Patutnya azan yang pertama tu kena standby dah, kena settle dah semua. Kan? Yang kata nak makan tengah hari ke, yang kata nak on the way ke, semua tu kena settle dah sebelum zuhur, sebelum Jumaat. Bila masuk azan yang kedua tu, semua dah duduk standby nak dengar khutbah. Tapi ada lagi yang duduk makan, kan? Yang duduk minum, yang duduk bersembang dekat kedai. Jadi itu transaksi yang berlaku pada masa yang diharamkan. Jadi ada lagi beberapa benda yang mana berlakunya jual beli yang dilarang disebabkan benda-benda tersebut. Selain daripada benda yang kita jual, selain daripada tempat yang berlakunya jual beli itu, dan juga masa yang berlakunya jual beli tadi. InsyaAllah muslimin-muslimat kita bagi laluan pada azan isyak dulu. Allahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya nak sebut satu lagi sebelum kita sembahyang isyak. Jadi yang ketiga tadi saya kata, haramnya jual beli ataupun terlarangnya jual beli tadi disebabkan masa tadi. Contohnya macam main Jumaat. Tengah duduk khutbah tu, ada orang duduk makan, ada orang duduk berbeli. Jadi macam di tempat kita di masjid kita. Kalau masjid ada menyediakan tapak untuk orang berniaga, berjual beli pada hari Jumaat. Kena pastikan sebelum masuk waktu Jumaat tu dia dah kena tutup sebentar. Bukan lama pun, sekejap je. Ada seorang owner restoran ni, dia jumpa saya. Dia tanya saya, sebab saya sebut benda ni lah dalam kuliah. Lepas tu dia tanya saya, dia kata, boleh ke dia buat macam ni? Sebab dia owner restoran, dia tak mau bagi restoran dia tutup. Bila hari Jumaat, dia tukar shift. Ada staff yang sembahyang Jumaat, minggu depan tak boleh sembahyang. Sebab nak jaga kedai. Jadi dia tukar shift. Dia kata, yang tu lagi tak boleh. 2-3 kali salah. Kan? Alasan dia apa? Dia kata, saya dengar ada tak sembahyang Jumaat 3 kali tak apa. Kan? Tak ada. Tak sembahyang Jumaat sekali pun berdosa, 2 kali pun berdosa. 3 kali tambah berdosa lah. Cuma dalam hadis Nabi kata, siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, maka dia menjadi orang yang munafik. Ada riwayat lain kata dia jadi orang yang fasik. Orang yang fasik ni berat dah tuan. Dia gugur kelayakan dia dalam beberapa perkara hukum. Dia tak layak jadi wali, tak layak jadi hakim, tak layak jadi saksi dan beberapa lagi lah. Dan satu lagi yang terakhir, ada beberapa benda yang kita akan sebut pula lepas ni insyaAllah lah. Cuma yang terakhir malam ni, jual beli yang dilarang disebabkan dia jual bukan hak dia. Dia jual tu bukan benda dia, bukan hak dia. Dan benda ni sangat-sangatlah bahaya, apatah lagi bila dibuat oleh orang yang meniaga, orang Islam yang meniaga tapi dia tak tahu halal haram niaga. Contohnya, rumah kita, rumah taman ke apa ke, kemudian adalah mana-mana space tanah. Tanah tu jelas. Tanah untuk direservekan lah. Tanah yang menjadi milik pemaju. Ataupun tanah tu tanah yang jelas dilarang. Ataupun tanah tu tanah yang dilarang menceroboh. Macam kadang-kadang di rumah kita. Depan rumah kita tu, di luar pagar rumah kita, ada bahagian tanah tepi-tepi parit ke, tepi-tepi longkang tu. Itu bukan tanah kita. Jadi dia pun pergi tanam cili ke, serai ke, pandan ke apa ke, pergi tanam. Dia, sekiranya dia buat macam tu, dia boleh makan untuk pihak dia dan orang-orang yang lalu lalang kat situ pun boleh ambil. Boleh ambil. Sebab apa? Yang pertama tu bukan tanah dia. Tapi dia tanam. Dia tanam tu nombor 2. Nombor 1, dia tanam tu atas tanah siapa? Dia boleh nak makan. Dia nak makan. Orang yang lalu lalang, jiran-jiran nak ambil apa, ambil lah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab itu bukan hak dia. Itu adalah hak pemaju. Tetapi bila dia pergi tuai cili-cili tu dapat 2-3 gundi, contohlah banyak kan, 2-3 gundi, dia pergi jual dekat pasar malam. Dia pergi letak dekat mana-mana kedai runcit dan dia meraih keuntungan daripada hasil yang bukan hak dia. Itu pun dosa. Dan ada orang buat benda-benda macam ni. Orang kita pantang tengok tanah sikit. Pantang jumpa tanah sekangkang kerah. Dia kira nak buah pisang. Dia kira nak bubuh apa-apalah. Jadi kena pastikan dulu. Tanah tu tanah yang dilarang ataupun tidak. Kalau tidak dilarang, maka hasilnya boleh untuk keuntungan kita. Untuk kita nak makan. Tapi kita tidak boleh ambil keuntungan daripada tanah tersebut. Kan? Dan ada beberapa perkara lagi, insyaAllah yang kita akan sebutlah pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah. Jadi, muslimin-muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya rasa cukuplah sepada itu untuk malam ni. Mudah-mudahan ada keberkatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita semua. Pilih-pilih lagi diri saya sendiri. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang salah silap, saya minta ampun, minta maaf.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الكريم الحديث النبوي الشريف والعلوم الإسلامية العظيمة، واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.